Assalamualaikum, tuan-tuan yang dah masuk, tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya, dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak, insya-Allah. Jemput masuk tuan-tuan, jemput masuk, insya-Allah kita akan mula sebentar lagi. Silakan, silakan. Silakan, silakan, silakan jemput masuk tuan-tuan. Siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana, siapa yang belum bagi tahu dengan kawan-kawan ataupun yang dah janji nak join kelas, text dia sekarang. Cepat-cepat, Ustaz Nasir dah ready begitu ya. Silakan, silakan jemput masuk, jemput masuk. Silakan tuan-tuan. Silakan, silakan siapa yang dah masuk. Silakan tuan-tuan. Silakan siapa yang dah masuk tolong bagi tahu dengan saya. Tuan-tuan dari mana dan apa ni? Di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak, tuan-tuan punya apa? Kita punya audio dan video ya. Silakan tuan-tuan, silakan jemput masuk. Sebentar lagi kita start. Silakan, silakan. Silakan, silakan jemput masuk. Boleh, insya-Allah kita mulakan majlis dengan sama-sama membaca ummul kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Yang mana pada hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-23 tuan-tuan ni daripada surah Yasin. Ayat yang ke-23 daripada surah Yasin. Saya baca dulu ayat ni tuan-tuan puan-puan semak ya. Baik, ni ayat di At-Takhidun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'attakhidhu min dunihi
alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidhun. Kita pecahkan rangkap dulu tuan-tuan supaya mudah kita jelaskan. Attakhidhu min dunihi alihatan. Okey, ni rangkap consider rangkap pertama. In yuridni rahmanu bidurrin, sampai sini. La tughni anni syafa'atuhum syai'an. Kita consider ada 4 rangkap ini ayat ni. Ini rangkap pertama, kedua, ketiga, keempat ni. Okey, rangkap pertama maksudnya attakhidhu min dunihi alihatan, kata Allah, adakah aku nak mengambil daripada selain Allah itu sebagai Tuhan? Ini persoalan ataupun pertanyaan daripada lelaki yang datang dari hujung kampung itu kepada orang-orang kampung tu kan. Yuridni rahmanu bidurrin. Jika Tuhan itu, Tuhan yang Maha Pemurah itu nak menimpakan kepada aku akan kemudaratan. Maksud dia apa? Boleh ke aku ambil selain daripada Allah itu sebagai pelindung aku untuk menjadi Tuhan aku, jika Tuhan yang Maha Pemurah itu yang satu tu, yang esa tu nak menimpakan kemudaratan pada aku? Maksud dia kan? Boleh ke aku ambil orang lain nak lindungkan aku kalau Allah memang nak timpakan kemudaratan pada aku? Maksudnya gitu. La tughni anni syafa'atuhum syai'an. Tidak langsung boleh berguna kepada aku pertolongan mereka sedikit pun. Wala yunqidhun. Dan tidaklah mereka itu dapat menyelamatkan aku. Tuan-tuan tengok lagi sekali tuan-tuan. Okey, dari rangkap-rangkap A'attakhidhu, nanti saya besarkan rangkap ni bagi tuan-tuan nampak clear satu-satu. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Adakah patut aku nak ambil selain daripada Allah itu sebagai Tuhan? Maknanya kalau andai kata Tuhan itu untuk menimpakan suatu musibah kepada aku, patut ke, boleh ke aku nak ambil selain daripada Allah itu sebagai Tuhan aku, jika Allah Tuhan yang Maha Pemurah itu nak menimpakan kepada aku kemudaratan? Maksudnya boleh ke Tuhan lain tu menyelamatkan aku, maksudnya tanya ni, boleh ke aku nak cari Tuhan lain? Aku nak cari Tuhan lain yang boleh menyelamatkan aku. Kalau Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Penyayang tu nak timpakan kemudaratan pada aku, konon ada Tuhan lain yang boleh menahan Allah daripada menimpakan kemudaratan kepada aku. Boleh ke macam tu? Attakhidhu min dunillahi alihatan. Boleh ke aku nak ambil selain daripada Allah tu juga? Aku nak ambil Allah tu, nak jadikan sekutu pada Allah yang satu tu. Aku nak ambil Tuhan lain, dan Tuhan yang lain yang aku ambil ni untuk nak lindung aku daripada mudarat yang nak ditimpakan oleh Tuhan yang Maha Besar tu. Boleh ke? Maksudnya gitu. Faham kan? Senang itu kan. Sebab tu kena buat gaya-gaya bagi tuan-tuan senang faham sikit. Lagi sekali. Okey, tuan-tuan tengok rangkap pertama. Ni kalau Allah nak timpakan kemudaratan, adakah patut aku mengambil selain daripada Allah itu sebagai Tuhan, jika Allah ataupun Tuhan yang Maha Besar itu nak menimpakan kepada aku kemudaratan? Boleh ke, ada ke Tuhan lain yang boleh tolong aku daripada musibah yang nak ditimpakan kepada aku oleh Allah ni? Okey. La tughni anni syai'an. Ayat bawah dia. La, ia tak berguna langsung pun bagi aku pertolongan mereka sedikit pun. Maksudnya apa? Kalaupun kita ambil, kalaupun mampu kita ambil seseorang ataupun kita ambil sesuatu sebagai, macam mana saya nak kata, kan ada orang dia ambilnya tangkal ke, dia ambilnya sesajen kata orang Indonesia kan, kononnya nak lindung kita, nak menyelamatkan kita dari katalah orang tu dia duduk tepi laut kan, jadi dia selalu jadi nelayan. Jadi bila dia jadi nelayan, kadang-kadang ada ombak besar dan sebagainya. Jadi dia orang ni mengaku Muslim, tuan-tuan. Dia orang ni Muslim kadang-kadang. Dia solat, dia puasa juga. Kalau raya dia disambut raya haji. Tapi dia orang ni, dia ada pemahaman dia orang, kadang-kadang dia dia lepaskan sesajian dia tu ke laut tau. Macam ada kadang-kadang wallahualam lah, dengan bunga lah, dengan telur, kita tak tahu kan. Dia tolak kan. Kononnya nak halau ataupun nak mohon kepada ratu laut lah,
dewa laut lah, lindung dia daripada apa tu, musibah ombak besar lah, mati di laut dan sebagainya. Jadi ditolak benda tu, jadi satu kampung pergi hantar benda tu. Jadi itu yang orang kampung ni kata, patutkah aku cari Tuhan yang lain yang boleh menyelamatkan aku, yang boleh melindungi aku apabila Tuhan yang Maha Kuasa tu nak menimpakan mudarat pada aku, kata dia. Pertolongan dia orang tu semua tak berguna langsung pun pada aku. Pertolongan mereka langsung tak berguna pada aku. Pergi jumpa bomoh ke, pergi jumpa kalau apa, jumpa orang pembohong ni, jumpa dia orang ni, pertolongan yang dia orang bagi tu sebenarnya tak berguna sikit pun pada aku. Dia bagi aku tangkal ke, dia bagi aku kalung ke, dia bagi aku apa saja, benda tu langsung tak berguna sikit pun kalau Allah Ta'ala nak timpakan mudarat pada aku. Itu maksud dia. Kita tengok ujung dia. Kita tengok ujung ayat ni, wala yunqidhun. Ni jawapan kepada in ni tuan-tuan. Jawapan pada in ni, ada in kat atas ni kan. Ni wala yunqidhun. Dan tidaklah mereka menyelamatkan aku. Dan tidaklah mereka menyelamatkan aku. Sekali lagi tuan-tuan, kita tengok. Kemudian kita tengok apa sikit penafsiran berkenaan dengan ayat ni. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Adakah patut aku mengambil selain daripada Allah itu sebagai Tuhan, jika Tuhan mahu, jika Tuhan yang Maha Pemurah itu mahu menimpakan kepada aku kemudaratan? Adakah patut aku ambil Tuhan yang lain? Aku cari Tuhan yang lain apabila Allah mahu menimpakan kepada aku kemudaratan? La tughni anni syai'an, tidak mampu Tuhan yang aku ambil sebagai sekutu itu tidak mampu menolong aku sikit pun. Tidak mampu menolong aku walaupun sedikit. Wala yunqidhun, dan dia tidak mampu menyelamatkan aku. Dia tidak mampu untuk menyelamatkan aku. Tengok sedih. Faham tuan-tuan ayat dia? Attakhidhu min dunihi alihatan, in yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wala yunqidhun. Tuan-tuan, ada banyak benda yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni, dan saya rasa tuan-tuan terus dah dapat gambaran. Bila tuan-tuan baca dengan saya tadi, bila saya tanya sebenarnya apa Allah Ta'ala nak daripada ayat ni, saya rasa tuan-tuan terus dapat gambaran, dan apa yang tuan-tuan gambarkan tu adalah merupakan benar belaka. Yang pertama, mungkin ada di kalangan tuan-tuan, Allah Ta'ala ni sebenarnya nak apa tahu? Dia nak kita bersandar 100% kepada dia. Betul tak? Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang terfikir benda yang sama. Bila kita cerita, perlukah kita ambil perlu kita ambil Tuhan yang lain kalau Allah itu nak menimpakan? Bila masa saya sebut benda-benda tu tadi sebenarnya dalam kepala otak tuan-tuan mungkin ada yang terbayang, oh Allah Ta'ala ni sebenarnya nak kita bersandar 100% kepada dia. Betul kan? Nak kita bersandar 100% kepada dia. So bersandar ni macam ni tuan-tuan. Bersandar ni bukan dari sudut fizikal. Tuan-tuan kena ingat bersandar kepada Allah ni bukan dari sudut fizikal. Kena bersandar kepada Allah dari sudut hati. Faham ke tidak? Kalau tuan-tuan bersandar dari sudut fizikal, yang itu bagi masalah kepada orang lain. Jangan gitu. Kita kena bersandar kepada Allah dari sudut hati. Dari sudut fizikal macam mana? Tuan-tuan mesti kena berusaha untuk menyelamatkan diri. Faham ke tidak? Tuan-tuan tak payahlah kunci rumah. Tak payah kunci rumah. Kita bersandar 100% kepada Allah. Itu bukan tuan-tuan. Itu bukan seperti mana yang diredai oleh Allah, yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Secara fizikal kita kena buat. Sebab dan akibat tu Allah Ta'ala biasanya tak akan lepaskan kita kecuali kepada keadaan-keadaan tertentu. Kita manusia biasa, kalaulah terjadinya satu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang-kadang benda tu tak logik kita fikir, itu kita panggil ma'unah ataupun pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. So kita semua yang ada dekat dalam ni, saya lah dengan tuan-tuan yang kebanyakan, saya rasa semuanya kita perlukan ma'unah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan daripada Allah kan. Jadi kadang-kadang benda tu kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Nak buat apa. Jadi masa tu pertolongan Allah tu lah yang sahaja yang kita harapkan ni tuan-tuan. Tapi apa yang dimasukkan dekat dalam konteks ini ialah bersandar kepada Allah tu dari sudut hati kita ni. Hati kita ni kena bersandar kepada Allah, Yang mana kalau hal yang berkaitan dengan fizikal kita kena berusaha. Kalau kita pernah jadi satu kes yang seorang masuk dalam masjid, kalau tak silap saya, kemudian ditinggalkan unta dia tanpa ditambat, ataupun kenderaan ataupun binatang dia, tunggangan dia tu tanpa ditambat. Kemudian bila ditanya macam mana dengan kenderaan di luar, saya biarkan Allah yang menjaganya. Kemudian Rasulullah kata jangan, tambat dulu.
kemudian baru berserah kepada Allah. Maksud Rasulullah SAW tu ialah kita kena berusaha untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan nyawa. Yang itu wajib, tuan-tuan. Kemudian selepas kita berusaha, barulah kita sandarkan kepada Allah. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, ya. Dan Allah akan jalankan kerja dia sebagai Tuhan, untuk melindungi kita dan sebagainya, tuan-tuan. Dan kalaulah andai kata terjadinya sesuatu ke atas kita sekalipun, tuan-tuan, itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selain daripada itu, tuan-tuan, dalam konteks saat ini Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya nak dia nak kita ni supaya jangan percaya kepada benda-benda tahyul dan benda-benda syirik. Ya, benda tahyul dan benda syirik ni, tuan-tuan, biasanya itu nampak, kalau orang yang dah terlibat dengan benda, dia tak nampak benda tu salah, walaupun dia kadang-kadang merupakan seorang Islam, dia tak tahu dengan benda tu boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Dan kalaulah dia tak sempat bertaubat, kalau sempat bertaubat okey, kalau dia tak sempat bertaubat, tuan-tuan, Allah tak akan ampunkan dosa dia. Kalau mati sebab lain, kalau mati dalam keadaan dia melakukan dosa yang lain, contohnya dia berzina, dia minum arak dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi dosa berzina dan dosa arak ni boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia mati tak sempat bertaubat lah. Kalau dia sebab taubat tu, insya-Allah selamatlah dia, Allah hapuskan dosa dia. Kalau Allah terima taubat dia, insya-Allah Allah terima. Allah Taala tu Maha baik, tuan-tuan. Tapi kalau dia mati tak sempat bertaubat, tuan-tuan, dosa di minum arak ataupun dosa berzina ataupun dosa di rasuah dan sebagainya tu, tuan-tuan, ada kebarangkalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa dia, insya-Allah. Allah Maha baik, tuan-tuan. Tapi kalau dosa syirik, dia mati dia tak sempat bertaubat, dosa ni Allah Taala kata dia tak ampunkan. Yang tu jangan main-main. Jadi benda-benda yang disebutkan dalam konteks ini dan contoh-contoh yang saya bagi tadi itu semua termasuk dalam dosa-dosa dalam kategori ini. Kalau dia mati dia tak sempat bertaubat, ada kemungkinan dia duduklah dalam neraka tu selama-lamanya bersama-sama dengan orang kafir. Sebab Allah tak ampunkan dosa syirik ni, tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita dekat dalam maknanya hati-hati dalam hal yang berkaitan dengan syirik dan tahyul ni, tuan-tuan. Dan kadang-kadang tuan-tuan mungkinlah tuan-tuan yang tengok, yang tonton video kita ni tak ada terlibat dengan perkara-perkara macam ni. Tapi jiran tuan-tuan, macam mana dengan adik-beradik tuan-tuan, macam mana orang kampung tuan-tuan, ya, kadang-kadang bila datangnya seseorang itu dengan bertopengkan wajah suci. Kalau wajah-wajah suci macam saya ni datang kan, kadang orang percaya juga, suci ke wajah saya, tak tahulah tuan-tuan. Kalau wajah-wajah muka baik, saya kan tuan-tuan tengok muka macam baik ya ustaz ni. Kalau muka baik-baik macam ni, tuan-tuan, kalau datang bila bercerita cara masuk tu slow kan, orang kampung percaya, tuan-tuan. Jadi dalam konteks saya ni, tuan-tuan, di mana orang kampung, orang bandar, orang hutan, orang apa, di mana pun sekali, tuan-tuan, bila tuan-tuan jadi orang Islam, baca ayat ni, jangan percaya dengan tahyul. Jangan percaya dengan benda-benda syirik, jangan ambil Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kononnya untuk melindungi daripada mudarat. Ya, kalau tiba-tiba ada orang muka baik, muka macam ustaz, macam saya ni tak adalah macam ustaz sangat. Kalau yang dengan janggut dengan tu kan, lepas tu datang ni pegang pakai ni. Awak pakai ni dekat lengan, jangan tanggal ya. Dan benda ni nanti akan lindungi awak daripada mudarat orang ke apa, ataupun ni cincin ni, awak ambil cincin ni. Saya dah bacakan cincin ni dan cincin ni nanti akan melindungi awak. Oh, bahaya, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak terlibat tapi ramai orang terlibat dengan benda-benda ni, tuan-tuan. So dalam konteks saya ni, Allah Ta'ala tak nak kita percaya kepada benda-benda yang syirik dan benda-benda yang tahyul. Walaupun yang datang kepada tuan-tuan offer tu wajahnya nampak macam baik, macam itulah ya. Dan kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau mudarat yang datang menimpa tu, tuan-tuan, bukan kerana kita terlupa buat sesuatu. Dia bahaya, tuan-tuan tahu. Yang main kalau-kalau ni, kalaulah aku tak buat ni, mesti aku tak kena. Ya, kalaulah aku tak keluar ikut kau tadi, mesti aku tak kena. Tidak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena tu, memang Allah dah janji kena dah. Kalau tuan-tuan tak kena, memang Allah janji tak, Allah dah tahu, Allah dah janji memang tak kena. Cik baik aku tak ikut engkau lah. Kalau aku ikut engkau, aku pun sama-sama terjun lah. Maknanya apa? Maknanya pemikiran yang macam itu merupakan pemikiran yang salah. Allah Ta'ala nak kita berkeyakinan bahawasanya kalau mudarat yang menimpa kepada kita, itu memang Allah Ta'ala dah takdirkan.
Faham ke tidak? Ya. Tapi walau bagaimanapun, usaha untuk mengelakkan diri daripada musibah itu, yang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu wajib kena buat. Korang kena hati-hati, kena jaga, kena berusaha untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga. Okey, tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, kalaulah andai kata ada tiga, bukan kalaulah andai kata maksudnya ada tiga penyebab lah. Maksudnya kalau ditimpa musibah tu pada tuan-tuan ada tiga penyebab kenapa tuan-tuan ditimpa musibah, ya. Dan paling banyak sekali bila tuan-tuan ditimpa apa-apa musibah ialah kerana kifarah daripada dosa-dosa. Tuan-tuan tak, dosa-dosa ni sebenarnya ada akibat dia, dosa-dosa ni sebenarnya ada akibat dia. Dan apabila tuan-tuan ditimpakan satu musibah, walaupun musibah yang kecil, sebenarnya Allah Taala nak hapuskan dosa yang pernah tuan-tuan lakukan, ya. Walaupun benda-benda yang kecil, tuan-tuan tersepak batu ke, apa-apa pun lah, tiba-tiba para salaf dulu tuan-tuan ni, para ulama dulu-dulu, orang dulu-dulu yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila isteri dia muka masam pun dia tahu ada dosa yang aku buat ni. Isteri muka masam, ataupun bila kalau macam dalam keadaan kita hari ni, kita tiba kereta tak boleh start, bateri habis, mesti ada dosa aku buat ni. Jadi kita ni kena sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa kata menyalahkan diri kalau ada musibah yang menimpa pada kita. Menyalahkan diri dari sudut apa? Menyalahkan diri kerana ini dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Tapi dalam masa sama kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Sebab Allah balas kita hari ini. Ya. Kalau Allah balas kita hari kiamat, tuan-tuan, tentulah balasan itu kita tak mampu nak tanggung, tuan-tuan ni. Dan Allah tu sangat sayang pada kita. Tak apa, dia balas sekarang. Dan balasan yang Allah Ta'ala kenakan pada kita tu sikit je. Dan waktu tu kita bukan sekadar bersabar, kita kena bersyukur dengan apa yang ditimpakan kepada kita. Ya. So, yang pertama ialah kifarah kepada dosa-dosa kita sebenarnya. Kemudian yang kedua ialah bila kita bersabar, Allah sebenarnya nak bagi pahala kat kita. Kita sabar dan Allah Ta'ala akan bagi pahala daripada kesabaran. Kan baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Dia kenakan ujian sikit pada kita, kemudian dia nak kita bersabar, dan lepas bersabar tu dia bagi pahala yang besar kepada kita. Dan yang ketiga tu apa? Yang ketiga di hujung nanti. Yang itu kita biarkan hutang dengan tuan-tuan di hujung pengajian. Yang ni hutang yang insya-Allah tidak membebankan. Kita tengok secara teknikal tuan-tuan. Rangkap pertama A'attakhidhu min dunihi alihatan. Ni adakah ini merupakan kalimat haraf? Haraf. Ni haraf apa? Ni nama dia haraf tanya. Adakah? Attakhidhu, aku mengambil. Ini merupakan kalimat fi'il. Fi'il apa ni tuan-tuan? Ini merupakan kalimat fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah aku. Dalam konteks ayat ni turun dulu, aku ni sebenarnya dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Aku ini rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung yang Allah Ta'ala ceritakan tu. Okey, ada tak maf'ulun bih? Apa yang aku ni ambil? Ada. Maf'ulun bih dia ialah alihatan. Jadi saya besarkanlah tuan-tuan. Sorry. Lupa pula nak besarkan tadi. Alihatan ni maknanya Tuhan. Adakah aku mengambil Tuhan dari selain dia? Maksudnya gitu. Adakah aku mengambil Tuhan dari selain dia? Macam tu. So inilah kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Macam biasa kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, tengok sini, saya ulang balik. Saya tak jemu-jemu nak ulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, tengok apa ganti nama diri dekat dalam tu. Ganti nama diri itu rujuk pada siapa, dan tengok kalau ada maf'ulun bih. Okey, kita try buat sama-sama tuan-tuan ya. Okey, attakhidhu ni fi'il kan? Okey, ganti nama diri dalam ni apa ustaz? Aku. Okey, aku ni rujuk pada siapa? Dalam konteks saya ni, aku ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung tersebut. Betul kan? Okay, ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maksudnya ialah kalau aku mengambil, apa yang diambil tu? Dia ambil Tuhan ni lah. Adakah aku mengambil Tuhan daripada selain dia? So Tuhan ni kita panggil maf'ulun bih yang kena buat. Nampak? Kalau aku sembah, siapa yang kena sembah? Tuhan. Kalau aku cari, siapa yang aku cari? Tuhan. Jadi dia ni maksudnya yang kena buat. Maf'ulun bih tu maknanya yang kena buat. Kalau aku cari, yang kena carilah. Kalau aku sembah, yang kena sembahlah. Kalau aku ambil, yang kena ambil lah. Tu maksudnya. So tuan-tuan dah jumpa dah ketiga-tiga soalan tersebut. So kita pergi kepada kalimat yang kedua, min. Min maknanya dari. Ini merupakan kalimat haraf tuan-tuan, haraf jar. Dunihi. Duni maknanya selain. Ini merupakan kalimat isim. Tanda yang menunjukkan duni ni lah kalimat isim. Tandanya dia berbaris kasrah di hujung. Selain tuan-tuan, selain. So kenapa dia baris bawah? Kerana sebelumnya ada haraf jar.
Haraf jar ni semua haraf jar ni tuan-tuan. Haraf jar maknanya, katalah ni diagram pertama tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan yang belum download, tolong download. Ini semua adalah kelompok haraf jar. Kalau tuan-tuan jumpa salah satu daripada ni, kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Ya, so kalimat isim selepas daripada min ini dunin lah. Ni dia baris bawah kerana min lah. Ni haraf jar. Okay, dunihi ni dua isim berpasangan, dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini mudhaf, hi ini merupakan mudhafun ilaih ya. Apa makna mudhaf mudhafun ilaih? Saya pernah sentuh beberapa kali, nanti saya sentuh lagi bila kita jumpa lain kali tuan-tuan ya. Okey, hi merupakan kalimat isim, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi iaitu isim dhamir, isim ganti nama diri. So kalau tuan-tuan pergi ke diagram yang kedua, sebab tu saya suruh tuan-tuan download diagram yang kedua ni. Semua catatan ni ada Peringkat yang kedua tuan-tuan, hi itu merupakan kalimat isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim ada dua jenis, satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa kan. So home atau he itu dia termasuk dalam isim ganti nama diri. Tak kira lah, ni ada dua contoh. Sebenarnya tak kira lah mereka ke engkau ke kamu ke aku ke dia ke kami ke awak, semua termasuk dalam isim ganti nama diri. Bila tuan-tuan jumpa kalimat aku, kalimat dia, kalimat engkau, jumpa kalimat itu dalam ayat, maka itu termasuk dalam kelompok kalimat isim dhamir lah maksudnya. Ya tuan-tuan samalah macam he ataupun who yang tuan-tuan jumpa tadi kan. So cuma tuan-tuan kena tahu dia rujuk kepada siapa dalam konteks itu. Min dunihi. Adakah aku mengambil dari selainnya sebagai Tuhan? So nya ni rujuk kepada Allah lah. Betul ke tidak? Okay, alihatan maknanya sebagai Tuhan. So ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini merupakan kalimat, ini merupakan kalimat isim ya. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan. Dia merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa, dia merupakan isim biasa. Kalau isim biasa, dia boleh berubah baris. Kita boleh baca alihatan, kita boleh baca alihatun, kita boleh baca alihatin. Kalau dalam konteks ni Ustaz, kenapa kita baca alihatan? Ni tuan-tuan sampai peringkat yang ketiga nanti kita bahaskan. Okay, ni kalimat isim kan, ada tanwin dan sebagainya tu kan. Okey, dia kalimat isim. Jadi kalimat isim dia bukan isim yang ada gelaran dan fungsi mabni tau. Dia ialah isim yang biasa, isim mu'rab, boleh ubah baris ya. Jadi tadi tuan-tuan jumpa dia alihatun ke alihatan ke alihatin. Kita jumpa alihatan kan? Maknanya kalau jumpa alihatan, maknanya pangkat dia tu kita panggil pangkat dia sedang berpangkat mansub. Okey, tanda mansub di mana? Tanda mansub dia Ustaz, saya nampak fathah dekat ujung tu. Kat ujung kalimat tu saya nampak fathah. Dia dengar kenapa kita tanya soalan tu. Sebab ada tanda mansub tak pakai fathah. Ada kalimat isim-isim tertentu yang tanda mansub dia bukan pakai fathah. Kadang pakai ya lah, kadang pakai kasrah lah, kadang pakai alif lah. Tapi kebanyakan yang standard ialah pakai fathah lah. So tanda mansub untuk alihatan tu pakai fathah. Okey, penyebab apa? Penyebabnya, apa sebab dia tadi tuan-tuan? Kita kata dia merupakan maf'ul bih yang kena buat. Ya, dia kena apa tuan-tuan? Dia kena cari, ingat tadi. Ataupun dia kena ambil kan. Adakah aku mengambil Tuhan selain dari dia? So dia dapat pangkat mansub kerana dia merupakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih makna apa yang kena buat? Dia kena apa? Dia kena ambil. Itu maksud dia. Ya tuan-tuan Alright. In jika. Ni jawab dia dekat sini nanti. Wala yunqizun In jika, ini merupakan haraf syarat. Dia sebenarnya bukan yuridnir rahman. Dia sebenarnya yurid ar-rahman. Bukan bukan yuridnir rahman kalau ikut kalimat asal dia tapi ini untuk lancarkan bacaan. In yuridnir rahman. Asalnya in yurid ar-rahman. Ya, tapi ini diajar oleh Rasulullah cara bacaan yang betul untuk lancarkan bacaan, sebab Quran bacaan dia tak sama dengan makalah ataupun majalah ataupun tulisan-tulisan yang lain. Ini Rasulullah yang ajar kita baca macam ni. Siapa yang ajar Rasulullah tuan-tuan? Yang ajar Rasulullah ialah malaikat Jibril ya. Okey, in jika yurid dia telah kehendak Ar-Rahman, oleh Ar-Rahman itu bidurin dengan kemudaratan ataupun kemudaratan kepada aku. Maksudnya jika yurid ia telah kehendaki. Ini merupakan kalimat haraf, dia haraf jazam. Apa haraf jazam? Nanti kita bahas tuan-tuan. Haraf jazam ni kerja dia membaris matikan fi'il mudhari'. Sebab tu fi'il mudhari' ni asalnya yuridu, bukan yurid. Nun ni sebab tambahan untuk bacaan tuan-tuan. Dia asalnya yuridu, bukan yurid. Jadi kenapa dia mati? Sebab in ni. Itu teknikal pelajaran peringkat ketiga. Nanti kita akan sampai.
Okey, yuridni ni kita kata dia merupakan kalimat fa'il. So kalau fa'il, cari apa ganti nama diri dia. Ganti nama dirinya ialah dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Ar-Rahman ni, Tuhan yang Maha Pemurah ni. Ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih dia ni aku sebenarnya tuan. Oh tuan-tuan, maafkan saya silap. Yurid ni ada 2 kalimat. Kat sini saya tak merahkan dia masa kita buat tu. Yuridni Rahman. Nanti tuan-tuan sebentar ya. Yuridni Rahman. Sebentar tuan-tuan. Okey. Ini sebenarnya saya tak merahkan. Maafkan saya. Nanti insya-Allah dalam cetakan berikutnya kami akan betulkan. In yuridni Rahman. Ni ada 2 kalimat. Maafkan saya tuan-tuan. Yurid in kalimat haraf jazam membaris matikan fi'il mudhari'. Selepas yurid ni ada nun. Ini bukan teknik bacaan. Ini memang ada satu kalimat lain. Saya keliru tadi sebab yang ini tidak dimerahkan. Maafkan saya tuan-tuan. So nun ni maknanya aku, ni merupakan kalimat isim. Dia ialah isim, ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Maknanya aku. Aku ni rujuk pada siapa? Aku ni rujuk kepada lelaki yang lari dari hujung kampung itu. So Ar-Rahman merupakan kalimat isim. Tadi isim dia alif lam. Kenapa dia baris depan? Sebab dia merupakan pelaku kepada berkehendak ni ataupun mahu ni. Bidurin, bi haraf jar. Durin ni majrur disebabkan oleh haraf jar bi ni. Kemudian la tidak ni merupakan haraf, gelarannya sebagai haraf nafi. Tughni, ia berguna. Berguna ni syafa'ah ni, syafa'ah. Syafaat ini tidak berguna anni bagi aku ataupun kepada aku. Ada 2 kalimat anni tu. Syafa'atuhum. Syafa'atu ni merupakan kalimat isim. Syafaat ni merupakan kalimat isim. Dia merupakan pelaku kepada tughni tu. La tughni. Tidak memberi manfaat. Apa Ustaz merapu ni Ustaz? Ini semua teknikal tuan-tuan. Saya cuma pada peringkat pertama isim fi'il haraf kita cari. Hum merupakan kalimat isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi iaitu isim dhamir, ganti nama diri kan. Syai'an ni sedikit pun ini juga merupakan kalimat isim. Tanda isim dia ialah tanwin di hujung. Wala yunqidhuni, wa dan la tidak yunqidhuni. Ia menyelamatkan aku. Ni ada 2 kalimat. Yunqidhuna asali. Yunqidhuna ni. Ada 2 na kemudian ni. Tapi nun tu hilang. Sebab apa? Sebab ni adalah jawapan kepada in yang kita jumpa kat atas tu. Kalau dia syarat dan jawab, jadi sebab tu yang ini hilang nun dia. Itu benda tu kita akan bahaskan pada peringkat yang ketiga tuan-tuan. So okey, last kali cuba tuan-tuan bagi tahu dengan saya apa sebenarnya yang tuan-tuan boleh belajar bahasa Arab Al-Quran ni. Tak ada susah sangat. Sebab kalau tuan-tuan tengok tadi, yang tuan-tuan yang rasa macam pening sikit nak faham kan. Sebab saya tak boleh nak ajar daripada awal step by step. Kalau step by step ni kita tak boleh ikut ayat. Kita kena ikut bab pembelajaran ni. Dan tu sebab saya ajak tuan-tuan masuk belajar dengan Al-Furqan. Tuan-tuan pergi ke admin Al-Furqan, tuan-tuan akan belajar daripada zero, tangga dia satu, nanti tuan-tuan boleh faham semua. So siapa pendengar yang pernah belajar dengan Al-Furqan, yang dah belajar dengan Al-Furqan, dia fahamlah, dia senyumlah benda-benda yang kita bahaskan tadi tu tuan-tuan. Tapi kalau siapa yang belum belajar, tuan-tuan kalau nak, tuan-tuan pergi tulis saya berminat WhatsApp. Tuan-tuan WhatsApp saya berminat dan hantar ke 0195119000. Tuan-tuan pergi kat situ, nanti insya-Allah tuan-tuan akan dijelaskan dari awal. Saya sendiri yang akan bimbing tuan-tuan. Saya ada hutang tadi satu soalan kan. Ingat tak tadi saya kata 3 penyebab kenapa Allah timpakan mudarat kepada manusia kan. Yang pertama ialah kerana kifarah pada dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua ialah Allah nak bagi pahala kalau dia bersabar dengan ujian tersebut. Dan Allah Ta'ala ni dia tidak akan menguji seseorang lebih daripada kemampuan hamba tersebut. Dia tahu kemampuan kita dan diuji ikut kita punya level kesabaran ataupun level kemampuannya. Okey, yang ketiga ni mungkin tak masuk mungkin kita tak masuk tapi ini adalah salah satu daripada penyebab sebab Allah nak menaikkan martabat. Nak kata dosa tak banyak buat dosa, sikit sangat dosa kan. Tapi Allah Taala bagi ujian, kadang-kadang ujian tu berat Tak lain tak bukan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan martabat manusia. Tuan-tuan, nanti kalau kita hari kiamat nanti tuan-tuan, Allah Taala celupkan sekali saja dalam neraka, bukan kita lah. Orang yang dapat nikmat dunia ni, dialah yang paling nikmat sekali, yang paling kaya, yang paling semua Allah bagi kat dia. Tapi bila hari kiamat Allah celupkan dengan satu celupan dalam neraka, kemudian angkat balik tanya macam nikmat dunia tu macam mana? Tak ada. Nikmat dunia tu tak setimpal langsung dengan satu celupan dalam api neraka. Begitu juga dengan orang yang
dicelupkan dalam syurga. Sekali je masuk dalam syurga. Kemudian orang ni masih hidup dalam dunia tu, dialah yang paling teruk sekali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Yang paling teruk sekali diuji. Kemudian bila dimasukkan dalam syurga, kemudian dia tanya, macam mana? Apa tu siksaan dekat dalam dunia? Dia kata apa ni? Syurga lupa dah, habis dah. Kesusahan yang ada dekat dalam dunia dulu tu memang tak setimpal dengan nikmat yang diberikan dengan satu celupan daripada syurga. Tuan-tuan. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ni kadang-kadang ada orang yang diberi ujian, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan martabat dia, nak naikkan maqam dia di sisi Allah. Dan syurga ni ada bertingkat-tingkat, tuan-tuan, dan setiap satu tingkat tu kenikmatan dia tentulah berbeza. Kalau tidak takkan dia buat bertingkat-tingkat kan. So tuan-tuan, Allah Taala ada sebahagian orang Allah Taala uji dia, tujuannya ialah untuk menaikkan dia punya darjat. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Nanti kita akan sambung lagi kupasan kita pada ayat yang berikutnya, dan biasanya Yasin kita baca tapi kita tak ambil dia punya manfaat makna dia kan. Di hari ini tuan-tuan dapat manfaat makna dia dan kupasan dia tentang apa sebenarnya kehendak Allah melalui ayat ini, tuan-tuan. Okey, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita berjumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.